Okey, insya-Allah. Tadi kita dah tengok tentang kelajuan cahaya dalam Al-Quran. Kelajuan cahaya ni kita belajar waktu tingkatan berapa? Kita dah satu. Darjah 5. Tingkatan darjah 5 pun dah belajar. Okey, bagus. Betul. Jadinya kalau kita tengok tu, kita tengok, oh lepas ni, oh kelajuan cahaya ni adalah dalam Quran sebenarnya. Kita rasa macam, bukan bangga, dia rasa macam gembira kerana kita tahu satu ilmu yang sebenarnya Allah dah sampaikan lama dah. Tapi kita baru faham. Okey, insya-Allah. Kita tengok pula apa ni? Sifat cahaya ni. Kita kata cahaya bergerak lurus kan? Okey. Ya. Kalau dalam kita belajar tu, apa contoh-contoh fenomena alam yang membuktikan cahaya bergerak lurus? Lampu suluh. Lampu suluh. Maksudnya kalau kita suluh, lampu tu terus apa ni? Lurus. Nampak lah kan? Nampak. Terus sampai dengan syarat tak ada halangan Betul. Okey. Okey, ni kalau kita belajar eksperimen sains darjah 4 ke darjah 5 kan. Dia kata cahaya ni bergerak lurus. Kalau kita letak cardboard ni, selari, kita kena pastikan lubang tu selari supaya kita boleh nampak cahaya tu. Kan? Kalau lubang tu tersengit sikit, cahaya dah tak nampak. Betul tak ini eksperimen yang membuktikan cahaya bergerak lurus? Kita belajar kat sekolah. Betul. Betul. Ini eksperimen kita belajar kat sekolah. Kalau daripada fenomena cahaya sekeliling kita, kita boleh tengok tadi kan kata lampu suluh ataupun kita boleh kata cahaya dari lampu kereta. Ayah kita bawa kereta malam-malam tu dia suluh lampu tu memang straight menerangi semua kan, dia bergerak lurus. Kecuali tiba-tiba orang melintas ada halangan, dia akan inilah dia tak boleh lah tembus badan orang tu. Dia kena dia terbentilah. Okey, ataupun dekat kawasan hutan tu ada pokok, dia akan matahari akan memancar. Tapi bila dia jumpa pokok, cahaya tu terbenti kan kerana ada halangan. Okey. Tadi kita tengok pembuktian cahaya, kelajuan cahaya dalam Quran. Ini pembuktian fakta cahaya bergerak lurus dalam Al-Quran. Nampak tak dia punya ayat ni? Kalau siapa ada Quran nak buka terjemahan pun boleh. Ini adalah surah An-Nur ayat surah yang ke-24 ayat 35. Surahnya yang kita kalau saya waktu sekolah dulu surah ayat ni kita kena hafal. Salah satu ayat hafazan. Mungkin ada anak-anak yang hafal kan. Allah nurus samawati wal ardi masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'anha kawkabun nuriyyun yukadu sajaratin mubarakatin zaitunah. La syarqiyatin wala qarbiyatin zaituha yudiu nurun ala nur. Cahaya dalam cahaya. Ayat yang membuktikan cahaya bergerak lurus ni, yang ni dia kata terjemahannya. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya cahaya, ada pelita besar. Pelita di dalam kaca itu, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Nak cakapnya cahaya ni, kalau tak ada apa-apa halangan kita letak dalam satu, contohnya kita buka lampu tak ada apa-apa, dia akan menerangi keseluruhan bilik tu kan. Selagi tidak ada halangan. Betul? Betul. Jadinya ini yang membuktikan cahaya bergerak lurus dalam Al-Quran. Okey? Yang ni kita belajar. Dia bergerak lurus, tapi bila dia jumpa satu objek, akan ada fenomena lain yang berlaku. Kalau dia jumpa objek duduk sinar, okey, duduk sinar, maka kita akan nampak sama dengan apa yang, maksudnya cahaya tu boleh tembus keseluruhannya. Okey, contohnya macam cermin kereta. Kita dalam kereta kan, ayah kita bawa kereta, cermin kereta. Jadinya kita boleh nampak orang kat luar tu sama. Kalau orang tu besar, orang tu kurus tengah jual mangga kan, kalau kat traffic light tu kan, kita nampak sama. Okey, kerana cermin kereta ayah kita tu adalah objek duduk sinar. Okey. Lagi satu adalah objek duduk cahaya. Duduk cahaya ni adalah orang yang jual mangga tu. Orang yang jual mangga tu, dia tak nampak kita sangat. Dia nampak mengikut cahaya yang boleh nampak. Kerana apa? Kerana ayah kita letak tinted kan kat kereta kan. Ada warna biru, ada warna hitam, betul tak? Tinted tu yang berfungsi sebagai objek duduk cahaya. Jadinya orang luar tak akan nampak sepenuhnya. Kecuali kita tak tinted, dia dengan kita samalah
cermin tu jadi objek duduk sinar. Tapi bila kita dah tin kereta, cermin kereta tu dia jadi duduk cahaya. Okey, jadi duduk cahaya ni dia adalah cahaya tu dibenarkan sebahagian saja untuk kita nampak. Okey, dan lagi satu adalah objek legap. Jadi objek legap macam tadilah. Bila tiba-tiba ada orang melintas, cahaya tak boleh tembus dia. Okey? Kerana orang tu adalah objek legap. Ataupun pokok tu sendiri dia tak boleh tembus. Kerana pokok tu adalah objek legap. Okey. Inilah kalau kita tengok, kita buat rumusan sikit, sinar ni memancarkan sebahagian cahaya, besar cahaya. Kalau yang cahaya ni dia membenarkan cahaya ke semua orang. Ni kita punya ni teorinya. Okey, kita ambil yang tadi tu, yang cahaya mengenai bahan legap. Okey, kalau cahaya mengenai bahan legap, dia akan membentuk Bayang-bayang. bayang-bayang. Okey, kalau kita belajar kat sekolah, bayang-bayang ni tujuannya untuk apa? Tu hiburan untuk anak-anak. Hiburan untuk anak-anak. Kenapa dia jadi hiburan? Pasal bila kita buat bentuk arnab ke, bentuk burung ke, waktu malam-malam tu ya? Betul. Untuk melihat bentuk. Untuk melihat bentuk, untuk hiburan anak-anak. Menarik juga tu. Selain daripada hiburan atau buat bentuk tu pun untuk kita suka-suka kan. Agak-agak kenapa Allah ciptakan bayang-bayang ni? Siapa yang boleh kongsi dengan saya dan kawan-kawan? Kenapa Allah ciptakan bayang-bayang ni? Supaya kita boleh nampak diri sendiri. Nampak diri sendiri pasal dia reflect tubuh kita kan? Ya. Okay, jom kita tengok apa Allah cakap, kenapa Allah cipta bayang-bayang ni. Kalau kita ikut, bayang-bayang ni sebenarnya macam tak berapa ada function kan. Boleh tengok diri sendiri, boleh buat maksudnya fungsinya tu orang kata tak penting lah kalau kita fikir-fikir macam tak penting lah untuk main. Padahal kita boleh main dengan benda lain. Nak tengok diri sendiri, kita tengoklah kat cermin kan. Tapi kenapa Allah wujudkan bayang-bayang ni? Okay, jom kita tengok Okey, bayang-bayang ni nak cakapnya kita lah rasa tak penting tapi dia sangat penting kerana kepentingannya tu Allah sebut sebanyak 33 kali dalam Al-Quran. Sebut cerita pasal bayang je. Nak tahu apa kepentingannya, jom kita pergi. Pertama kita tengok surah Ar-Ra'd ayat ke-15. Allah cakap terjemahannya, hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemahuan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang. Okey, kita boleh kawal bayang-bayang kita tak? Boleh. Macam mana kita kawal? Boleh. Berdasarkan pergerakan kita. Berdasarkan bayang-bayang kita boleh kawal. Tapi antara kita, bayang-bayang tu terjadi kerana ada cahaya mengenai badan kita membentuk bayang-bayang kan. Antara kita dan sumber cahaya tu mana yang lagi penting untuk pembentukan bayang-bayang? Cahaya. Kalau ada kita je, bayang-bayang tak terwujud. Tapi sumber cahaya tu adalah lebih penting dari diri kita untuk membentuk bayang-bayang. Okey, kerana tu Allah nak cakap walaupun kita ni sama-samalah banyak melakukan dosa kepada Allah, tapi nak cakapnya bayang-bayang tu sentiasa tunduk dan patuh. Untuk pengetahuan adik-adik semua makhluk kecuali jin dan manusia memang sangat patuh pada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dia kata, dia perintahkan gunung tu datang dalam keadaan sujud atau terpaksa. Lepas tu dia semua datang dalam keadaan sukarela atau terpaksa, semua datang dalam keadaan sukarela. Maksudnya nak cakap yang susah nak patuh ni adalah manusia. Even bayang-bayang pun patuh. Ni katakan sujud pula bayang-bayangnya. Bayang-bayang pun patuh. Allah kata kalau matahari banyak ni, panjang bayang-bayang banyak ni. Dia tak pernah ingkar. Dan dia sentiasa sujud pada Allah. Nak tunjukkan walaupun tuannya tu melakukan maksiat, bayang-bayang sentiasa patuh sujud pada Allah. Kalau kita tengok bayang kan kat bawah kan? Ya, betul.
Okey, ayat kedua Allah cakap, dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang diciptakan Allah yang bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan sedang mereka itu berendah diri. Itu yang saya cakap tadi. Bayang-bayang ni dia ikut sumber cahaya kan, dia kiri ke dia kanan ke, tapi dia tetap sujud. Nak tunjuknya kepatuhan makhluk bernama bayang-bayang tu terhadap Allah penciptanya. Okey. Ni kita tengok ayat 3. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dan apa yang telah dia ciptakan. Dan dia jadikan bagimu tempat tinggal di gunung-gunung dan dia jadikan bagimu pakaian. Okey, ayat ni saya nak tunjuk. Kalau kat sini, kalau dalam surah Ar-Ra'd ni, perkataan bayang-bayang tu adalah wazilaluhum. Zilaluhum. Ni bayang-bayang. Kalau surah An-Nahl ni perkataannya adalah zilaluhu. Ni zilalah ni, zilal. Naungan, bayang-bayang. Okey. Dalam surah An-Nahl ayat 81 pula ada perkataan zilal ni. Kita nampak ni kan, zilalan. Tapi kat situ Allah tak kata bayang-bayang, tapi Allah kata tempat bernaung. Maksudnya nak cakap keunikan bahasa Arab ni, bahasa Arab ni nak cakapnya satu perkataan tu boleh membawa berbagai maksud. Tapi setiap maksudnya tak bersalahan antara satu sama lain. Okey? Contoh perkataan bahasa Melayu yang ada yang satu perkataan dua maksud, contoh apa? Apa boleh bagi contoh? Saya pun boleh tak sekejap Itu perkataan Kaki ayam. kaki ayam kan. Tapi itu sama pasal dia analogi. Tak pakai kasut kan. Macam ayam juga tak pakai kasut. Okey. Contohnya apa ni? Besar. Besar tu tapi sama pula. Tak apalah. Kan kalau kita belajar kan contohnya diam tak bercakap. Diam senyap tak beritahu apa. Ataupun nak cakap dia banyak juga perkataan dalam bahasa Melayu yang satu perkataan tapi maksudnya lain-lain. Kan? Tapi dalam bahasa Arab tak macam tu. Zilal tu kita kata bayang-bayang. Tapi kat sini Allah sebut juga sebagai tempat bernaung. Kenapa nak cakap dia? Kalau kita tengok kejadian ni, peredaran bumi dan matahari. Nampak tak peredaran bumi dan matahari? Dia menghasilkan kejadian siang dan malam kan? Kerana bila matahari itu terlindung, maksudnya cahaya matahari itu terlindung daripada bumi, jadi kejadian malam kan? Kejadian malam tu menyebabkan masa berehat. Nak cakapnya zilal, bayang tu menjadikan satu fenomena malam yang membuatkan kita boleh berehat. Ataupun kita tengok ni yang lebih tu. Pokok besar ni, bila bila matahari pancarkan cahaya, dia ada bayang-bayang pokok kan? Jadinya kita ni kalau kita nak berteduh, kita akan cari tempat yang ada bayang-bayang supaya kita berteduh tu tak panas. Betul tak? Betul. Betul. Itulah sebenarnya antara kepentingan bayang-bayang yang besar. Tadi kita nampak kecil je kan, buat bentuk, buat anak-anak main kan. Tapi sebenarnya nak cakap Allah kata, yang Allah sebut 33 kali perkataan bayang-bayang dalam Quran ni, Allah nak kata bayang-bayang ni antara fungsi utama dia adalah sebagai satu fenomena untuk istirahat. Kalau tak ada bayang-bayang, kejadian malam tak berlaku. Kalau tak ada malam, macam mana kita nak istirahat? Sepanjang waktu kerja je, siang je kan. Kalau tak ada bayang-bayang, panas semua tempat. Kita nak jalan pun tak selesa kan. Sebab mat sini nak cari tempat berteduh. Okey, kita tengok lagi. Dalam surah Al-Furqan Allah kata bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Ini perkataan memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang ni. Zillah. Ni perkataannya zillah. Jadi kalau ini eksperimen yang kayu tu kita pancap, kita boleh nampak kan panjang dan pendek bayang-bayangnya. Dan juga dalam surah Furqan Allah kata Allah tarik bayang tu secara perlahan-lahan. Jadi dalam 5 ayat ni, saya ambil 5 ayat je, kita tengok apakah ibrah atau pengajaran. Ibrah ni pengajaran yang kita boleh dapat dari bayang-bayang. Tadi yang pertama, yang tadi tu kita dah cakap. Bayang-bayang terjadi akibat putaran bumi pada paksi dan mengelilingi matahari. Okey, jadinya kejadian putaran bumi ni menyebabkan keseimbangan alam.
dan menghasilkan fenomena siang dan malam. Jadi bila ada malam kita boleh berehat. Kalau sepanjang masa malam je, sepanjang masa rehat je penat juga kan. Macam sekarang ni kita PKP kan. Tak sekolah je pun penat juga, tak jumpa orang, tak jumpa kawan-kawan, duduk je kat rumah. Kan? Walaupun waktu sekolah rasa nak cuti je kan. Macam itulah sifat manusia tu Allah jadikan dia sentiasa nak berubah-ubah. Dia tak boleh duduk tetap satu tempat. Cuba kita bayangkan siang je ada, malam tak ada. Kan? Penat juga bekerja. Tak ada waktu rehat. Yang kedua, Allah ciptakan bayang-bayang ni adalah terjadi akibat daripada sebahagian objek yang tak dapat tembus cahaya kan, macam orang tadi tak dapat tembus cahaya. Cuba kamu bayangkan Allah jadi semua benda boleh tembus cahaya. Semua benda duk sinar. Apa yang berlaku? Tak ada tempat teduh. Panas. Dunia panas. Panas. Matahari tu tembus badan kita. Macam X-ray lah. Semua benda nampak kan. Benda yang kita nak nyorok pun Allah tunjuk. Itu yang kata bayang-bayang ni bagusnya kerana ia menunjukkan satu tu ada benda yang kita nak sembunyikan. Ada benda aib kita yang kita nak sembunyikan. Tapi itulah mulai kejadian bayang-bayang. Okey. Juga tadi kita nampak bayang-bayang tu dia berpandu pada sumber cahayanya. Kejap dia panjang, kejap dia pendek, kan? Dan kejap dia ada, lama-lama ditarik kembali bila sumber cahaya tu hilang. Nak cakapnya, tadi kan saya dah cakap di awal kita bahaskan topik bayang-bayang ni. Nak cakapnya, walaupun bayang-bayang tu kita punya, tapi kita tak dapat kawal. Yang dapat kawal utama adalah sumber matahari dia. Ya Allah. Yang cakap Allah tu pandai juga. Tapi yang kawalnya adalah sumber cahayanya kan. Sama ada matahari ke, lampu ke. Dan semua makhluk tu ada penciptanya iaitu Allah. Belakang tu semua adalah the creator. Allah yang menciptakan. Itu nak menunjukkan pada kita ni walaupun kita rasa besar sangat pun sebenarnya ada kuasa yang lebih besar berbanding kita. Bayang-bayang kita sendiri pun kita tak boleh kontrol. Kan? Tapi ada kuasa yang lebih besar. Jadinya kita kena sentiasa ingat bahawa kita ni adalah makhluk ciptaan Allah. Tapi istimewanya manusia, Allah gunakan akal hingga dia boleh menjadi pemimpin. Yang kita rasa down pula, Allah aku ni bayang-bayang pun aku tak boleh kontrol. Tak, itu Allah nak ajar kita supaya kita ni humble, merendah diri. Tapi kita ingat Allah juga bagi kita akal supaya kita boleh menjadi khalifah di muka bumi. Okey. Yang keempat ni pengajarannya adalah matahari penyebab bayang-bayang muncul. Yang ni lah hakikat sesuatu tu ada kerana ada bendanya. Kalau tak ada matahari tak adalah bayang-bayang. Okey. Dan bentuk dan bayang-bayang tu berubah kan. Allah nak ajar kita setiap benda tu ada tahap. Kita tak terus besar, kita tak terus pandai, tapi ada tahapannya. Kalau kita tengok dalam Quran pun dah sebut kejadian langit tu ada 3 tahapannya. Allah tu maha kuasa. Dia boleh cakap kun fayakun. Jadi dan jadilah. Tapi kenapa Allah tak nak tunjuk macam tu? Pasal Allah nak ajar kita ni makhluk dia, manusia ni yang Allah berikan akal ni bahawa setiap benda tu bertahap. Jadi kalau kita nak buat sesuatu tu kena ada tahapannya. Jangan kita nak terus laju je. Buat laju bagus. Tapi laju pun bertahap. Okey, itulah antara pengajaran yang kita boleh ambil dari bayang-bayang. Okey. Penat tak dengar? Tak. Okey. Kita ada lagi 2 tajuk je lagi, sikit lagi kita nak cerita. Tapi saya bagi masa seminit untuk adik-adik. Puan Munirah tu tadi dia dah letak kat ruangan chat tu borang pendaftaran, borang kehadiran. Borang kehadiran tu adik-adik isi dulu dalam masa 2 minit ni. Isi, lepas tu kita sambung balik. Tujuan borang kehadiran ni kita tengok siapa yang datang hari ni, kita nak bagi sikit. 2 minit isi dulu apa yang borang kehadiran tu. Jadi 11.3 minit kita mula semula.